Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkuru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang saya kasihi pihak pengurusan Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13, tuan-tuan, para tetamu Allah di masjid ini yang dikasihi dan rahmati Allah. Tuan-tuan, kita ada beberapa hari lagi untuk meninggalkan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Para salafus salih, orang-orang dulu, orang yang salih, mereka di penghujung Ramadan ini, mereka rasa sebab sayu aja, menangis tuan-tuan pada tiap-tiap malam. Kerana mereka takut Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi mereka. Tapi kita, orang Melayu, orang Islam di Malaysia ni agak berbeza. Mereka tuan-tuan seronok kerana kedatangan Syawal yang akan menjelang tiba. Sebab itulah berbaki beberapa hari lagi sebelum kita tinggalkan Ramadan. Apakah yang diperingatkan oleh ulama-ulama tuan-tuan berkenaan dengan Ramadan ini? Pertama, jangan tinggal akan doa yang diminta oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah pernah minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah doa yang paling mustajab dalam Ramadan ini?" Maka Nabi tuan-tuan bagi kepada Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah ni tuan-tuan dijamin syurga, isteri Nabi SAW. Tapi dia minta juga doa. Kita ni yang banyak dosa tuan-tuan, kadang-kadang kita lupa tuan-tuan untuk berdoa kepada Allah. Apa doa yang Nabi suruh baca kepada Sayyidatina Aisyah yang kita baca selalu? Tuan-tuan, amallah doa ni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'afu anni. Jangan tinggal tuan-tuan duk dengar tazkirah saya ni main dalam hati tuan-tuan. Allahumma innaka afun, ataupun ulama tambah Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita dengan keluarga kita atau jadi imam, Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, jamakkan dia. Tapi kalau boleh tuan-tuan, jangan tinggal doa ni. Kerana Nabi kata apa? Malang di kalangan umatku, bila habis Ramadan Tuhan tak ampun dosa dia. Jadi tuan-tuan, kita takut tuan-tuan, Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Tiba-tiba dah tak ada dah. Datuk Abu Hassan Din Al-Hafiz pernah tuan-tuan selalu forum dengan saya. Kami dah atur dah tuan-tuan, dalam Ramadan ni 3 forum dengan dia. Rupanya tak sempat tuan-tuan berforum dengan dia, Allah ambil nyawanya. Belum sempat Ramadan dia. Tetapi tuan-tuan, dia mendapat pahala yang cukup besar. Kerana apa? Kerana ceramah-ceramah dalam YouTube cukup banyak. Orang duk ulang balik tuan-tuan pesanan-pesanan Allah yarham. Sebab tu tuan-tuan dikasihi, kita minta lah sangat-sangat tuan-tuan, Allah ampun dosa kita dalam Ramadan yang penuh keberkatan ini. Yang kedua apa? Jangan tinggal tuan-tuan dalam Ramadan ini salat sunat. Salat sunat. Kerana yang wajib tu okey dah. Kerana apa? Kerana salat sunat ini pahala dia macam wajib. Sebab itu tuan-tuan, dalam Ramadan ada salat sunat tarawih. Dalam lain tak ada. Tuan-tuan semayang sunat tarawih seperti mana tuan-tuan semayang wajib. Tuan-tuan semayang sunat ba'diyah, qabliyah kan, seperti mana pahala wajib. Tuan-tuan semayang yang wajib Allah ganda sampai 700 kali ganda. Pahala dia cukup banyak. Maka jangan tinggal tuan-tuan solat sunat. Kerana apa? Kerana Allah sangat dituntut. Disebut dalam satu hadis tuan-tuan, kita akan bertemu dengan Allah 2 kali. Kali pertama kalau gagal, kali kedua gagal terus. Apakah kali yang pertama tu? Kali pertama itu ialah ketika kita berada di dunia, kita bertemu dengan Allah. Kita bertemu dengan Allah tuan-tuan ketika mana? Ketika salat. Kalaulah kali pertama kita bertemu gagal, maksudnya salat pun tidak. Kali kedua bertemu dengan Allah gagal selama-lamanya. Sebab tu kena jaga salat kita tuan-tuan. Orang lelaki tuan-tuan, kalau dia dalam satu hadis kata, dia salat berjamaah Aisyah. Kemudian dituruti selepas itu tarawih berjamaah. Kemudian ditutup dengan witir berjamaah. Kemudian dia datang salat subuh berjamaah tuan-tuan. Dia solat Isya jamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah. Kemudian subuh berjamaah. Kata Nabi, seperti mana dia beribadat sepanjang malam. Hebatnya tuan-tuan. Sebab tu kita orang lelaki ni sunat berjamaah. Bukan sunat wajib berjamaah, tapi orang perempuan sunat. Orang perempuan semayang tarawih, semayang di rumah lah, tak ada masalah. Semayang di rumah. Tapi lelaki wajib berjamaah. Kita ni ambil kesempatan Ramadan ni tuan-tuan. Aisyah berjamaah, tarawih berjamaah, witir tutup berjamaah. Kemudian kita datang masjid subuh berjamaah.
Sepanjang malam tu macam kita beribadat. Cuba bayang kalau malam tu tuan-tuan, malam Lailatul Qadar. Seperti mana? Khairun min alfi syahrin. Lebih baik pada 1000 bulan. Allah, pahala kita cukup banyak tuan-tuan. Sebab tu orang lelaki tuan-tuan diwajib solat di masjid. Orang perempuan di rumah. Dia orang tak datang pun tak apa. Tapi orang perempuan jangan tinggal solat sunat tarawih. Buat di rumah. Kita solat di sini. Balik tuan-tuan, kita boleh ulang semula. Solat bersama isteri kita. Kita jadi imam. Boleh tak tuan-tuan? Boleh apa 8 rakaat di sini pun teruk dah. Balik nak jadi imam lagi. Tapi boleh, tak ada masalah. Pernah satu ketika tuan-tuan, waktu Zuhur, Nabi solat. Ketika solat tuan-tuan, tiba-tiba tengok ada seorang sahabat masuk. Dah selesai dah. Sahabat ni selalu datang tuan-tuan. Selalu datang solat berjemaah. Tiba-tiba hari tu dia terlewat. Mungkin ada kerja sibuk. Dia masuk, dia semayang seorang. Nabi tanya sahabat. Wahai sahabatku, kamu nak tak pahala berlipat kali ganda? Nak ya Rasulullah. Pergi masbuk semayang di belakang dia. Maksudnya kita dah semayang dah. Kita pergi masbuk belakang dia. Dia dapat pahala berjamaah. Hebatnya tuan-tuan. Kan? Maksudnya kita pergi masbuk. Masbuk pun kena tahu juga. Kadang-kadang orang lelaki, okey orang lelaki tahulah masbuk muafiq. Orang perempuan dia tak tahu. Kebanyakan dia semayang, dia kejar imam. Kan? Dia kejar imam. Sepatutnya masbuk lah. Orang semayang sunat, tuan-tuan, kita yang wajib boleh ikut dia. Kerana apa? Kerana niat imam ialah sunat. Niat makmum ialah wajib. Imam tak niat pun tak apa. Kita masuk, dia semayang sunat ba'dah zuhur. Kita pergi semayang zuhur. Allah, masuk dulu. Banyak kita pergi tweet terus. Kan? Bibi tweet. Kawan tu terkejut. Oi, aku semayang sunat ni. Tak ada masalah. Angkat takbir dulu. Allahu Akbar. Maksudnya masuk dalam semayang tu. Kita bagi tahu kata ada orang semayang di belakang. Kemudian baru tweet dia. Bila tweet maksud dia, kamu jadi imam. Ni banyak orang tweet dulu. Saya pernah semayang di RNR tuan-tuan. Tengah duduk semayang ba'da Isya. Kan? Allahu Akbar. Ada seorang mangkuk ayun mana, tak tahu tuan-tuan, dia masuk. Dia masuk Allahu Akbar. Saya ingat dia nak ikut saya. Rupanya dia tangan tak sampai nak tweet. Tweet tak sampai, dia buat macam mana? Dia tikam pinggang saya tuan-tuan. Saya terlompat batai tu tuan-tuan. Saya jangan geli tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tu. Tuan-tuan lagi buat tikam, geli saya. Dia tikau batai tu tu kena pandai lah tuan-tuan. Kita nak masbuk ni. Tapi boleh tuan-tuan, boleh, tak ada masalah. Maksudnya kita boleh ulang semula. Contohnya, tuan-tuan semayang zuhur lagi. Kan? Dah habis semayang. Sahabat kita ni selalu datang. Kan? Tapi hari tu dia lewat. Tuan-tuan pergi offer kat dia. Semayang belum? Belum. Hari ni lewat. Tak apa. Saya jadi imam. Maksudnya tuan-tuan ulang semula. Tuan-tuan pun jadi imam dengan dia. Dia pun solat habis. Dah habis-habis keluar-keluar. Ada seorang lagi. Semayang belum? Dia tanya. Kepala otak hang. Aku ni 2 kali dah semayang. Nak suruh semayang lagi, nak kena tombok dengan aku. Kita malas nak ulang. Tapi dapat pahala tuan-tuan. Tak ada masalah. Sebab tu kalau boleh, semayang kena jaga. Semayang kena jaga. Kenapa apa tuan-tuan? Kerana kita akan bertemu dengan Tuhan ni. Semayang ni. Semayang bertemu. Ingat kata ulama, kalau gagal yang pertama, Ibnu Qayyim kata, kamu akan gagal yang kedua untuk bertemu dengan Allah. Kita setiap hari 5 kali bertemu dengan Allah. Tiba-tiba tak jaga untuk liqa Allah, bertemu dengan Allah. Bagaimana kita nak bertemu di hadapan Allah di akhirat esok? Sebab tu tuan-tuan yang ada ni, alhamdulillah lah orang kaki semayang ni kan. Bukan kaki dah, maksud dia memang tahu dah keperluan untuk solat. Seterusnya apa? Tuan-tuan, jangan lupa dalam Ramadan berbaki ni, Quran tinggal berapa juzuk lagi? Habis belum? Ada orang jumpa saya, Ustaz, alhamdulillah sikit lagi ya. Berapa? 30 juzuk dah kata. Bukan sikit lagi, tak baca langsung. Bacalah tuan-tuan. Sebab apa? Iqra'ul Quran, Nabi kata, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kerana dia akan datang di akhirat esok bagi syafaat orang bacanya. Ingat, dia ada syafaat sukra, dia ada syafaat kubra. Sukra ni kecil. Apa syafaat kecil? Contohnya tuan-tuan pergi dekat JPJ kan. Tuan-tuan pergi dekat apa immigration kan. Saya selalu dapat syafaat tu. Sebab apa? Sebab ustaz. Masuk-masuk dekat JPJ nak buat road tag kan. Ustaz, JPJ tegur saya. Apa maksud dia? Cepatlah, bukan free. Mana nak free tuan-tuan, JPJ, TMB pun bil bayar tinggi dah. Kan? Ustaz, maksud dia apa? Cepat. Tahu dia tahu ustaz nak buat apa? Nak buat road tag. Insurans dah? Dah ada dah. Terus tak payah beratur. Tu namanya syafaat tu. Tuan-tuan bayang tengok seronok orang ni tengok. Kami datang lama dah. Pergi immigration tak pernah beratur. Tuan-tuan, sampai-sampai tu, Ustaz,
Saya pun pergi immigration yang tu ya. Yang lain tak pergi. Sebab dah kenal tuan-tuan. Tahu dah dapat syafaat tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, tahu dah. Mana dokumen? Baik. Loh tuan-tuan, orang buat pasport sejam lepas tu kena datang sejam pula. Saya buat 10 minit komplit dengan pasport. Tuan-tuan, itu namanya syafaat. Tu dunia. Cuba bayang di akhirat tuan-tuan, kita dapat syafaat. Apa syafaat surah ini? Quran. Quran tolong baca. Kerana apa? Kerana kita berada di alam barzah esok, Quran ini akan datang jadi peguam bela syafaat kita. Malaikat Munkar Nakir nak tanya, Man Rabbuka? Quran jawab, jangan tanya dia. Dia pernah solat. Siapa juru cakap? Quran. Sebab tu Ramadan ni siapa baca Quran, Nabi kata, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitab Allah ni Quran, baginya satu kebaikan. Dia kata apa? Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan tu Allah ganda 10. Maksud dia dalam Ramadan ni tuan-tuan baca Alif Lam Mim, bukan satu kebaikan, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maksud dia 30 kebaikan. Tuan-tuan baca Alif Lam Mim 30. Tapi dalam Ramadan Allah ganda 700 kali ganda. Dalam Ramadan. Baru ni viral kan? Dalam Ramadan disuruh kita banyakkan baca Quran. Termasuklah jadi imam. Sebab tu kita ambil imam yang hafiz, supaya dia banyak baca Quran, kita dengar dapat pahala. Dalam Ramadan tuan-tuan malas nak baca, dengar aja, buka radio dengar, dapat pahala. Malahan orang yang hafal tuan-tuan disuruh pegang Quran. Pegang Quran, tengok Quran, pegang dapat pahala, tengok dapat pahala, dengar dapat pahala, gagap dapat pahala dalam Ramadan. Sebab tu kita ambil imam hafiz. Tapi viral baru ni 2. Pertama, tak baca surah langsung. Sembahyang 2 rakaat 28 second. Tuan tengok tak viral dekat Indonesia tu? Punya cepat, dia tak baca surah dah. Dia takbir tu 2 rakaat 28 saat ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kamu ya kana surah Musa surah Al-Jam talim dalin. Tuan faham tak? Apa dia baca? Turun tak ada surah dah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah 28 saat. Kalah Lamborghini. Punya laju. Orang tanya imam tu, kenapa buat macam ni? Tak ada tamak ninah, tak ada baca surah. Ini macam mana ni? Rupanya dia kata kami tradisi dari kampung kami. Daripada nenek moyang. Ingat, tradisi bercanggah dengan agama. Tertolak tradisi. Tradisi bercanggah dengan agama. Amal beribu tahun pun, tapi canggah dengan agama, tertolak tradisi. Tak ada tamak ninah, sah tak solat dah? Tak sah. Tapi satu lagi di Kuala Terengganu, mufti wilayah pergi tengok, dia sembahyang cepat juga, ramai jemaah, tapi dia baca satu ayat je. Tapi dengan makhraj cuma cukup. Dengan lagu waratil Quran tartila. Quran ni kena baca berlagu, makhraj kena sebut cukup, panjang pendek. Dia baca elok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim sampai waladhdallin. Amin. Okey, makmum dia tunggu dulu. Bagi makmum baca Fatihah. Tapi dia baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Masjid tu ramai tuan-tuan. Alhamdulillah. Sebab apa? Satu ayat dia baca. Ramai lah. Sebab orang malas tuan-tuan. Tambah-tambah game muda pula. Cukup seronok. 20 pada sembahyang tarawih lebih kurang dalam 20 minit. Tapi Alhamdulillah, ikut makhraj, semua panjang pendek, tajwid semua elok. Boleh tak? Boleh. Tapi tak sesuai. Tak sesuai macam mana? Contohnya saya jadi imam. Saya baca Allahu Akbar. Bismillah, okey dah. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim sampai waladhdallin. Amin. Saya baca apa? Qul huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu Akbar. Makmum tak rokok, duk tunggu Allahu Samad. Imam ni lupa baca Allahu Samad kan? Rupanya imam Allahu Akbar kan? Tak sesuai. Baca qul Allah bagi habis lah kan? Bagi habis sekejap ya. Sebab tu kalau tuan-tuan malas nak baca Quran, dengar pun malas, baca qul huwallah. Kenapa? Qul huwallah itu Nabi sebut sesiapa yang membacanya sekali seperti membaca suku Al-Quran. Kalau kakak malas, baca 4 kali. Kita seperti membaca 30 juzuk Al-Quran.
Pernah berlaku kan, ada seorang imam, dia bagi tahulah tentang Qul Huwallah ni. Dia kata, okey jamaah, saya ada anak perempuan. Siapa berkenan dengan anak saya, mesti hafal Quran. Dalam kampung tu, seksyen 13 ni, seorang tak hafal Quran. Macam tuan-tuan lah. Tak hafal Quran kan. Tapi berkenan dengan anak Pak Imam ni, cantik sungguh. Ada seorang 3 orang anak muda. Di antaranya saya, dengan 2 lagi imam seksyen 13. Tapi tak hafal Quran pun. Nak try tengoklah. Pokoklah dapat kan. Pergilah 3 orang ni. Saya dululah tuan-tuan. Yang 2 lagi imam di sini. Assalamualaikum pakcik. Ya, ada apa? Kami 3 orang ni berkenan dengan anak pakcik. Oi, mana boleh 3 orang dengan anak aku? Dah, pakcik kata hafal Quran, kami nak try tengoklah. Kukutlah dapat. Dia kata, ingat tak? Anak aku ni kalau nak, mesti hafal Quran. Boleh? Rupanya dia orang tak hafal pun. Dia orang nak try tengok. Sebab dah tak ada dah. Daripada tak ada rotan, akar pun jadilah. Try tengok. Dia kata, kamu nama apa? Dia terus tanya nama. Rupanya kawan tu nama Asri. Saya nama Asri. Asri? Baca wal-as. Kawan seronok lah. Wal-as innal insana lafi khus. Kan? Rupanya yang kedua lagi seronok. Nama Anas. Dia kata, mesti Pak Imam tanya, Qul a'udzu birabbin nas. Dia kata. Kawan pun. Yang kedua nama apa? Saya nama Anas. Baca Anas. Kawan pun baca Qul a'udzu birabbin nas. Tarik lagu tak kira kan. Yang ketiga muka pucat. Tuan-tuan tahu kenapa? Rupanya nama dia Yasin. Dia kata, mampu aku. Dia kata, aku Yasin mana hafal. Terus Pak Imam tanya, yang ketiga nama apa? Saya nama Yasin. Dia kata, tapi orang kampung panggil Kulhu. Dia kata. Tu semua nak lepas diri. Tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan malas nak baca Quran, baca Qul Huwallah lah. Baca Qul Huwallah. Baca 4 kali. Qul Huwallah. Bukan Qul tu maksudnya Qul. Kan? Ini Qul dah. Qul Huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Baca 4 kali. Seperti mana baca 30 juzuk Al-Quran, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, Quran ni hebat. Orang cuba untuk bagi hilang Quran. Dia orang silap cetak. Dia orang bagi silap huruf. Tapi Allah sebut dalam surah Hijr ayat 8. Allah kata apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurun Quran, aku jaga. Tuan-tuan, buat macam mana pun orang akan tahu kata silap. Sebab Quran bukan saja dibaca, Quran dihafal. Bible orang baca tapi orang tak hafal. Kan? Taurat orang baca tapi orang tak hafal. Tapi Quran dihafal oleh manusia. Kita kan tak hafal pun kita hafal jugalah. Di antaranya apa? Surah Fatihah. Dan Quran ini dibaca tuan-tuan tak pernah jemu. Pernah jemu tak tuan-tuan baca? Tuan-tuan pernah tak baca surah Fatihah jemu? Tiap-tiap hari 17 rakaat, 17 kali baca. Ada tak orang baca Fatihah jemu? Pak Imam kan baca-baca, hari ni malas jemu Fatihah. Hari tu dia bagi tahu jamaah, hari ni tak mau baca Fatihah. Hari ni nak baca Baqarah. Balik habis makmum tak ada siapa dah tuan-tuan. Tak pernah jemu baca Fatihah. Kerana apa? Kerana Fatihah yang dibaca dia ada 7 lagu. Quran ni tuan-tuan dia ada lagu sendiri. Kita tak boleh buat lagu ikut suka. Ada bayati, ada sabah, ada sika, ada jiharkah, ada nahwan, ada ras, ada hijaz. Ada lagu dia tuan-tuan. Sebab tu dibaca tuan-tuan ada lagu. Contohnya orang Malaysia ras lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin. Itu ras. Tak pernah jemu tuan-tuan. Orang baca sebab ada lagu dia. Lagu tu pun dia ada qiraat dia. Ada qiraat sabah. Ada qiraat asyarah 10. Ada qiraat arba'ah asyar 14. Tapi kita ikut qiraat yang 7 lah, yang paling masyhur. Kita ambil Asim As-Sufi, ambil daripada Hafs yang kita baca tadi tuan-tuan. Tengok hebatnya, tu pun ikut lagu pula. Tengok orang baca, ada orang baca ikut mahir. Ada baca Sudais, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya pun tak erti buat lah. Dia rentak macam tu kan. Sudais baca sedap tak? Bukan sedap sangat. PA okey. Oh, dia baca bukan sedap pun sengau lah. Tapi PA dia sedap. Macam ni lah, okey lah. Hello. Okey lah tu. Okey lah. Saya pernah hello putih fuse tu. Ni kira okey lah tuan-tuan. Ni ikut qiraat. Allahu Akbar. Sebab tu tak pernah jemu. Tak pernah jemu Quran ni. Sebab dia ada lagu dia.
Tak boleh buat lagu sendiri. Jangan tuan-tuan buat lagu Siti Nurhaliza pula. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Tapi boleh buat tak? Boleh buat. Tapi tak sesuai. Takut panjang pendek tak kena. Nah, Dai buat lagu P. Ramlee pula. Lagu apa? Lagu apa? Dendang Perantau kah? Tak boleh tuan-tuan. Dengan bunyi gitar kah? Bunyi gitar. Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin. Tuan-tuan jangan bunyi gitar tuan-tuan. Tak boleh. Panjang pendek tak sama. Kena ikut tuan-tuan kaedah lagu. Walah, macam saya dah cerita tuan-tuan lah. Kita pun ada lagu macam-macam orang Melayu kan. Orang Melayu ada lagu macam-macam. Lagu macam mana? Cara cakap kita. Quran ni pun sama tuan-tuan. Hebat Quran tak pernah jemu. Dibaca Quran. Kan? Dengar lagi sedap. Orang buat ikut kaedah imam pula sekarang ni. Baca ikut imam. Ada Taha Al-Junaid. Kita pernah dengar kan? Ada Bandar. Oh sedap tuan-tuan. Tuan-tuan baca lagu tuan-tuan sendiri. Tanya lagu apa? Tak tahu, aku hantam aku ya tuan-tuan. Tapi ada lagu dah tuan-tuan. Macam kita lah orang Melayu. Cakap Melayu. Tapi berbagai lagu. Berbagai qiraat. Kalau ada Kelantan, qiraat apa? Dia cakap Melayu juga. Demolanita supa mula. Tu qiraat Kelantan tu. Ada tak orang Kelantan sini? Kalau zaman saya, zaman pakcik, kami cukup famous. Saya 51. Lagu ni tuan-tuan cukup famous. Tuan-tuan tahu lagu apa? Apa kono ejang? Bukan lagu tu. Allah lupa dah lagu tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lupa dah lagu tu. Lagu Kelantan tu tuan-tuan. Lagu tu Demon bukan. Alah lupa. Nanti dah datang tu. Lupa lagu tu. Qiraat tu cukup seronok tuan-tuan. Itu lahjah qiraat orang Kelantan. Dia cakap macam tu. Tapi kalau orang Terengganu, dia cakap apa? Makan, ikan, tambang, tepi, pinggang. Semua G. Tapi kalau A, dia tak sebut A. Pergi mana? Pergi Rusila. Itu qiraat orang Terengganu. Kalau Johor cakap lembut ya. Kita nak pergi ke mana? Lama tak jumpa. Saya ceramah kat sana kan. Saya kontrol betul lah. Tuan-tuan, kita terlama tak jumpa. Berbulu tuan-tuan. Mereka dengar tu bulu keluar. Sebab saya tuan-tuan ceramah dekat Johor. Dia kata ustaz. Dia kata ustaz ceramah ni orang utara ni kasar sikit tuan-tuan. Bukan kasar. Kami memang basah macam tu. Nampak macam jerekah orang. Itulah yang paling lembut tuan-tuan. Tuan-tuan nak lembut macam sajat kah saya ni? Agak-agak patut lah tuan-tuan. Orang Johor, dia orang tak boleh terima ceramah saya. Kata ustaz ni ceramah pom. Apa jerekah orang. Kan saya kata itulah yang paling lembut ni. Kan orang Johor pernah lah saya pergi ceramah dekat Muar. Habis ceramah dia kata, ustaz ceramah. Ustaz mula-mula okey lah kontrol. Lepas tu ustaz tak boleh kontrol lah, kami tak faham dia kata. Saya kata minta maaf lah. Dia kata, tak apa dia kata ustaz tak faham tak apalah. Jom pergi makan rumah saya. Yang tu yang seronok tu tuan-tuan. Ustaz mesti makan free. Dia pun bawa, naik kereta dia. Bawa setengah jam tak sampai. Saya tanya saudara ni duduk kat mana? Setengah jam dah saya banyak kerja ni. Saya nak pergi ceramah ada lagi ni. Tak apalah ustaz. Tu lah ikut. Rumah saya tak jauh aja. Setengah jam tak sampai. 45 minit tak sampai lagi. Mula berdesing lah. Kita nak pergi tempat lain ni. Saya pun tanya. Saudara, rumah saudara kat mana ni? Tak sampai lagi ni. Rumah saya ada taman dia kata. Dekat taman tu rumah saya. Ada jalan tar depan tu. Atas jalan tar tu ada gon. Tuan-tuan tahu tak gon? Gon ni orang utara aja sebut. Maksud dia bumper. Atas jalan tu ada gon, maksud ada bumper. Saya pun terkejut. Kata orang Johor. Macam mana sebut gon? Saya pun tanya dia, saudara saya nak tanya betul-betul ni. Saudara ni orang mana? Kenapa ustaz? Tadi sebut gon. Dia pun dah silap dah. Saya orang Kok Diang ustaz. Belagak lama tak jumpa. Rupanya Kok Diang mai tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak Kok Diang cakap mana? Ui, lama tak jumpa. Ataupun ui, kopi apa ni sedap ni. Dia panjang depan, belakang. Sebab apa? Mat Arif Ling Sukun. Rupanya Kok Diang mai. Tu orang Johor. Tu qiraat dia. Datang atas sikit. Melaka. Melaka lagi lah. Siapa sini orang Melaka? Jumpa orang qiraat apa? Lahabau korang ngajau. Ulau atas pagau. Kan? Baru ni tuan-tuan syarikat di Melaka telah mengambil alih Huawei menjadi Hawau. Saya pergi Melaka baru ni tuan-tuan 2 hari lepas. Pakcik tu telefon. Ini qiraat orang Melaka.
Ustaz duduk kat mana ni? Saya kata, saya duduk atas jalan. Jam. Oh, jalan tak lancar, dia kata. Saya kata, korang ajar betul pakcik ni. Rupanya lancar tu tak lancar. Kita lancar dah mampu. Tu orang Melaka, tuan-tuan. Itu biasa orang Melaka. Sebab tu orang Melaka kalau pergi masjid, tuan-tuan, seronok masjid dia orang. Pantun penuh. Kan dia orang kan, dondang sayang kan. Saya pernah masuk satu masjid, duduk nak berak. Burung merak ikan lampam, lepas berak silapam. Saya duduk tengok tu, burung merak ikan lampam, burung. Saya balik, saya ubah, bubuh kat sekolah saya. Burung merak ikan lampam Kuala Kedah. Lepas berak silapam, siapa tak pam haram jadah. Tu orang Melaka, tuan-tuan. Pantun lah. Naik atas sikit, Negeri Sembilan. Tu kira orang Melayu. Negeri Sembilan apa? Negeri Sembilan kan, dia punya apa kono jang termenung aja. Tu khiraat Negeri Sembilan. Itu orang Negeri Sembilan. Saya pernah bawa orang Negeri Sembilan pergi Mekah. Dia kecil lah, laki dia silap besar adik dia, besar sikit lah. Bini dia jangan tanya, tuan-tuan, macam penguin tu. Kira pinggang tak ada lah, 82 semua. Kira jalan tu macam tu lah. Kira kalau letak botol mineral dekat punggung tu tak jatuh, tuan-tuan. Besar sungguh kan. Yang dia kecil lah. Saya beritahu pakcik jalan laju sangat, isteri pakcik lambat, macam mana ni? Nanti hilang susah. Dia pun bagi tahu isteri dah. Isteri nama Milah, kau pegang kenden ni kuat-kuat, jangan kau lopas, dia kata. Kalau lopas susah dan. Tu khiraat orang Negeri Sembilan. Bini dia pegang lah. Bini dia jalan slow, dia jalan laju, bini dia tarik. Laju tarik terlucut. Dia duduk jalan lagi. Apa konoi soju? Tak sejuk apa bawah apa pun tak ada lah. Tu khiraat orang Negeri Sembilan, tuan-tuan. Naik atas sikit, Johor. Naik atas sikit, Selangor okey. Sebab Selangor ni dia semua ada di sini. Siapa sini orang Kelantan? Cuba angkat tangan. Balik raya habis. Ada. Siapa Terengganu? Johor ni ramai. Terengganu ada tak? Balik raya habis dah. Johor? Tak mengaku ni, tuan-tuan orang mana ni? Bangladesh apa? Ada Johor. Ramai, tuan-tuan. Jadi orang Selangor bila ceramah, alhamdulillah, sebutlah Kelantan kan, Terengganu dia orang faham, betul tak? Macam saya ceramah kat tuan-tuan, tuan-tuan faham kan? Kalau tak faham tu Bangladesh lah tuan-tuan. Datang bawah sikit. Tuan-tuan ni. Penang, tuan-tuan. Cakap sepatah, golek 5 patah. Lama tak jumpa, jangan buat leceh. Cakap sepatah, golek 5 patah. Yang tu orang Penang. Atas sikit ni, masuk atas sikit. Orang Kedah tadilah belah Naka, Nambua, cakap kita, dek, lama tak jumpa. Tu lah. Tu Naka, Nambua tu. Tuan faham tak dek? Dek tu budak-budak. Yang tu lah. Naik atas sikit, Baling, tak today. Tuan-tuan tahu tak, tak today? Siapa sini orang Baling? Tak mengaku, tuan-tuan, tak mengaku, duduk. Selangor. Baling tak today. Tak today tu maksud dia tak tahu lah, oi. Mak Saleh datang pergi Baling. What is the day for today? Tak today. Mak Saleh tu ingat cakap orang putih. Rupanya tak tahu lah, oi, dia kata. Satu lagi orang Baling. Dia cakap bilik air, dia tak sebut bilik air. Dia sebut bilik A. Bilik A. Ada jamaah haji, tuan-tuan, tabung haji datang bagi kursus dekat Baling. Dia pun katalah, wakil jamaah, lepas kursus tunggu bilik A ya. Bilik A lah, bilik A. Tengok jamaah Baling semua dalam tandas. Kenapa ni? Ustaz suruh tunggu bilik A, dia kata. Bilik A tu tandas. Bilik air. Tu orang Baling. Lagi satu apa? Ni belah ni, utara sikit ni. Penang, Alostar, Sungai Petani, lagi lah. Apa dia punya qiraat, dia punya lagu dia, qiraat dia. Apa nama? Kita ingat? Apa nama? Ni kita kalau dah jadi ni, apa nama? Tengok Tun Mahathir cakap kan, semua apa nama. Bukan dia tak tahu nama. Bila dia sebut apa nama, nama akan datang. Tu. Satu lagi apa? Lagu mana? Ni dah, kita nak buat lagu mana? Ni kalau nak pergi, nak sampai ni, lagu mana? Semua lagu mana? Kenapa ada lagu mana, tuan-tuan? Maksud dah, boleh ke tak boleh? Betul ke? Lagu mana tu? Pernah cikgu saya, tuan-tuan, dia pengetua. Dia mesyuarat semua lagu mana?
Ada seorang cikgu tu, orang Johor angkat tangan. Puan Hajar, kita nak menyanyi lagu apa, Puan Hajar? Lagu mana? Maksud dia, betul ke? Ha, lebih kurang macam tu lah. Satu lagi apa dia, tuan-tuan? Satu lagi mampuih orang utara. Semua mampuih. Tuan-tuan tak percaya, kahwin orang utara. Kemudian suami ataupun pak mentua bangun pagi. Dia kata letih nak mampuih. Maksud dia letih sungguh. Lepas tu dia lapar, dia kata, masak belum? Lapar nak mampuih tu tak? Tapi tak mampuih pun, lapar nak mampuih. Lepas tu dia makan. Dia kata hang masak sedap nak mampuih. Kita orang Johor, orang ajak si pak mentua ni, dia kata mampuih. Maksud dia sedap sungguh. Lepas tu makan-makan, kenyang nak mampuih, dia kata. Kenyang sungguh. Lepas tu mengantuk, mengantuk nak mampuih, dia kata. Lepas tu mampuih ya, tidur mampuih, tuan-tuan. Tu orang utara.